Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kembali lagi kita bersama-sama di channel Dr. Mata bersama saya Dr. Mas dan kawan saya Dr. Syaz. So, guys, sebelum ni kita ada membicarakan tentang topik 5 orang yang perlu pakai contact lens. So, sebagaimana yang telah dijanjikan sebelum ini, hari ini kita akan membincangkan apa, Dr. Syaz? 5 juga orang. Yes. Tapi orang yang tak boleh pakai contact lens. Okay. So, yang pertama, orang yang mengandung. Sebab apa orang yang mengandung tak boleh pakai contact lens? Tak boleh. Macam ramai yang pakai sebelum ni. Itulah sebab kenapa you all kena tengok channel Dr. Mata supaya kita boleh terang. So basically orang yang mengandung ataupun ibu yang pregnant, selalunya diorang mempunyai masalah edematous, which is badan diorang akan mudah kembang. Sebagai contoh seperti kaki diorang ataupun tangan diorang. So benda tu memang physiological changes. So tak terkecuali juga bahagian mata ataupun bahagian kornea. So apabila bahagian kornea kita ni edematous ataupun kembang, so ia akan menyebabkan kurang oksigen yang akan masuk ke dalam kita punya kornea. Kalian perlu tahu bahawa kornea kita ni tak ada vessel ataupun tak ada salur darah. So lagi serius lah? Yes. Ada barang yang tak ada ni Of course. Sebab tu apabila kita pakai contact lens, lagi kurang oksigen yang pergi ke bahagian kornea kita, so akan menyebabkan mata ibu mengandung akan mudah untuk menjadi kering, which is subsequently akan menyebabkan orang itu ataupun ibu yang mengandung mendapat jangkitan pada mata. So sebab tu orang yang mengandung tidak boleh pakai contact lens. Satu lagi kau nak tahu, kalau lah orang mengandung tu dia rasa macam mata kabur, pergi kedai cermata nak buat cermata kan, mostly takkan bagi cermata masa korang mengandung. Sebab fisiologi mengandung tu dia sentiasa berubah-ubah. Lepas dah lahirkan anak, baru boleh buat cermata. Exactly. So Dr. Syaz, yang kedua, ini kalau korang dah biasa pakai contact lens, once korang nampak mata korang merah maksudnya ada jangkitan kuman kat mata, tak payah pakai. Mata merah ni ada banyak sebab, jangkitan kuman ke, mata kering ke. Tapi to be general, nak senang, ada nampak mata merah, tak payah pakai contact lens. sebab apa Dr. Syaz? Bukan kalau pakai contact lens mata dah merah, contact lens warna hijau, bukan lagi stylo ke doktor? Nampak stylo, masuk hospital tak stylo lah. Sebab dah mata merah, contoh benda tu dah ada jangkitan kuman. Kuman dah ada kat mata, letak pula contact lens tu lekap kat mata. Dia akan menyebabkan jangkitan kuman tu lagi teruk dan boleh sampaikan tahap dapatkan kudis mata. Kudis mata ni kalau saya teruk sampai kena masuk ward tau. Of course. Masuk ward bukan kejap. Kalau betul-betul dia teruk sampai 2-3 bulan pun ada juga lah. Betul. So yang ketiga, apabila sakit ataupun orang itu bekerja di tempat yang berhabuk. Asal tak boleh pula tu habuk. Sebab apa? Sebab walaupun korang pakai contact lens dekat korang punya kornea, walaupun korang rasa sebenarnya benda tu properly seal dekat korang punya kornea, tapi actually ada bahagian kecil di antara kornea dan juga korang punya contact lens. So sekiranya korang bekerja di tempat yang berhabuk, yang banyak pasir-pasir, so actually particles yang kecil tu boleh masuk di antara korang punya contact lens dan korang punya kornea, which is boleh menyebabkan apa, Dr. Syaz? Bila dia masuk kat in between tu, dan bila korang cuba untuk buka ataupun contact lens tu dia macam bergerak, dia akan menyebabkan cedera dekat bahagian kornea mata tu. Yes. Dan waktu buka tu dah lah benda tu bergeser kan, dah cedera. Lepas tu kalau dia cedera teruk sampai boleh menyebabkan jangkitan kuman pula lepas tu. Then worst case scenario, masuk ward dan masuk hospital. Kalau korang nak tahu sebenarnya, kalau korang betul-betul pergi tempat yang tepat untuk start pakai contact lens, dia akan interview sekali korang kerja apa, tempat kerja korang tu sesuai atau tak untuk pakai contact lens. Betul? Exactly. Okay. Yang keempat, kadang-kadang korang perasan tak, ada orang dia tak boleh tutup dia punya kelopak mata. Kadang-kadang dia disebabkan oleh penyakit medical condition lah. Sebagai contoh apa, Dr. Syaz? Bell palsy, kalau korang pernah dengar. Bell palsy ni, orang ni dia even nak tidur pun, dia cuba untuk tutup mata dia, mesti tak boleh tutup juga. Sebab tu memang masalah medical, underlying medical yang menyebabkan mata tak boleh tutup lah. So bila dalam keadaan macam tu, contact lens ni bila pakai dia perlukan oksigen yang cukup. Sebab kita dah tutup kita punya permukaan kornea. Dan kornea ni macam Dr. Mas kata tadi, tak ada salur darah. Dia hanya bergantung kepada diffusion of oxygen tu untuk masuk. So orang yang tak boleh tutup ni, satu dah lah senang kering mata dia. Betul. So kering tu sendiri adalah satu-satu kriteria yang kita tak bagi orang yang mata kering pakai contact lens. Kerana dia boleh menyebabkan luka ataupun yang paling teruk, kudis pada mata. Yes. So yang kelima, pesakit yang ada masalah kencing manis, diabetes mellitus ataupun masalah immunocompromised seperti HIV,
Sebab apa Dr. Mas kalau orang yang ada masalah kencing manis ni? Dr. Syaz lah. Dr. Syaz. Sorry, so Dr. Syaz, kenapa orang yang ada masalah kencing manis ni tak boleh untuk pakai contact lens? Kalau anda sendiri ada kencing manis atau ada mak ayah yang ada kencing manis, korang perasan tak orang kencing manis ni dia akan rasa macam kebas-kebas kat ujung tangan, ujung kaki dia rasa macam semut-semut orang kata kan. Okey, benda yang sama juga terjadi dekat bahagian mata. Orang tu dia akan macam rasa sensitif dia hilang. So kalau lah misalnya dia pakai contact lens, lepas tu berlaku kecederaan, dia takkan rasa sakit tu sampai cedera tu dah teruk, sampai jadi kudis mata, baru dia perasan, oh sebenarnya ada masalah dengan mata. Bila dia dah tengok cermin, baru nampak, oh teruknya mata. Padahal kecederaan tu dah berlaku lama. Betul. So konsep tu juga benda yang sama kita pakaikan kepada orang yang ada immunocompromised. So kalau orang yang ada immunocompromised macam HIV, diorang pakai contact lens. So kita takut macam kalau diorang pakai contact lens, kadang-kadang kalau mata diorang tu boleh jadi kering. Sebab kita tahu orang yang immunocompromised ni diorang punya immunity ataupun diorang punya daya tahan badan tu kurang. So sekiranya diorang pakai contact lens, and then mata diorang jadi kering, then seterusnya boleh menyebabkan jangkitan ataupun menyebabkan ulcer pada mata, dan benda-benda tu boleh menyebabkan masalah yang lagi teruk disebabkan oleh masalah antibody ataupun immunity diorang yang sangat rendah. Sebab tu kita tak suggest orang yang ada masalah kencing manis dan yang ada masalah immunocompromised seperti HIV untuk pakai contact lens. Okey, complete lah 5. Tapi nak tambah satu lagi boleh tak? Tak ada masalah. Satu lagi lah, sebab satu lagi penting. Sebab orang yang ada contact lens ni, pertama sekali kriteria yang kita tengok, dia boleh jaga kebersihan. Betul. Sebab nak pakai contact lens ni perlukan disiplin yang tinggi, kena jaga kebersihan betul-betul. Kalau rasa tak boleh bagi komitmen, kalau memang minta maaf cakap lah, dia orang memang betul-betul memang pengotor kan. Betul. Tak payah pakai contact lens lah. Please jangan pakai. Pakai je lah cuma mata tu. Macam saya. So kita dah selesai dengan 5 orang yang tidak perlu pakai contact lens. So saya harap maklumat ni berguna untuk you all di luar sana dan dapat sampaikan maklumat ni kepada saudara mara, kepada kawan-kawan, kepada mereka yang sering tertanya, ada ke orang yang tak boleh ataupun yang tak digalakkan untuk pakai contact lens. So saya harap benda ni akan menjawab persoalan you all kat luar sana. So Dr. Syaz, apa lagi? Like dan subscribe lah. so semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.